Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video di mana Ustaz Wadi Anwar berbicara tentang Dajjal. Beliau membaca dan menghuraikan sebuah hadis di mana Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu dan 30 orang rombongannya yang menaiki kapal laut, lalu mereka tersesat di lautan ditiup angin kuat selama sebulan, sehinggalah mereka terdampar di sebuah pulau. Di pulau itu pula mereka bertemu dengan seekor binatang yang berbulu lebat yang namanya Al-Jassasah. Binatang itu dapat bercakap dan menunjuki mereka kepada Dajjal yang ketika itu dirantai. Kisah ini selengkapnya boleh dirujuk dalam Sahih Muslim, hadis nombor 5235 atau penomboran lain hadis nombor 2942. Hadis ini meskipun terdapat dalam Sahih Muslim, para ulama terbahagi dua dalam menerimanya. Pertama adalah pandangan majoriti, pandangan jumhur, di mana mereka menerimanya dan berkata ia adalah sesuatu yang tidak dapat dicerna oleh akal mahupun teknologi manusia. Maka sami'na wa ta'na sahajalah. Kami dengar dan kami taat. Jangan fikir lebih-lebih, jangan fikir banyak-banyak. Kedua adalah pandangan minoriti yang tawakuf terhadap hadis ini, yang ini menangguh diri daripada menerima atau menolak. Atau mudah kata, kejap ya, aku letak tepi dulu. Ini kerana dengan melakukan kritik matan, di mana ciri-ciri Dajjal dalam satu hadis ini berbeza dengan ciri-ciri Dajjal dalam pelbagai hadis lain. Selain itu, sukar untuk diterima hakikat adanya binatang seperti Al-Jassasah yang bercakap dengan manusia. Jika binatang yang bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu boleh-boleh saja terjadi kerana itu termasuk mukjizat baginda. Namun binatang Al-Jassasah yang bercakap dengan rombongan Tamim Ad-Dari yang ketika itu masih beragama Nasrani, maka ia sesuatu yang perlu disemak lanjut. Lebih dari itu, binatang Al-Jassasah itu pula digambarkan sebagai berbulu lebat sehingga tidak dapat dibezakan antara kepala dan ekornya. Fitrah manusia akan lari jauh daripada binatang seperti ini, bukan pula berbicara dengannya. Kemudian, ada pula pulau yang belum ditemui sehingga hari ini, meskipun dengan teknologi satelit dan sebagainya. Apabila disemak asal-usul Tamim Ad-Dari yang ketika itu masih beragama Nasrani, kemungkinan besar beliau berlayar di Laut Mediterranean. Bukannya laut berhampiran Sweden, Norway, Finland, Indonesia atau Filipina yang mengandungi ribuan pulau-pulau terpencil. Ribuan pulau terpencil ya. Kawasan Laut Mediterranean adalah sesuatu yang telah diterokai oleh manusia. Maka jika ada pulau tersebut, pasti sudah ditemui. Di pulau itu pula terdapat Dajjal yang dirantai sejak lebih 1400 tahun yang lalu. Digambarkan Dajjal itu adalah manusia berbadan besar, bahkanlah hadis dikhabarkan yang paling besar pernah nampak, dan dirantai tangan dan kakinya. Jika begitu, siapa yang bagi makan kepada Dajjal selama tempoh ini? Bila badan pun besar, tentu makan pun banyak. Jadi demikian beberapa kritik matan ke atas hadis tersebut, meskipun ia terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Pihak di pandangan kedua bukannya menolak Dajjal sebagai salah satu peristiwa akhir zaman, tetapi tawakuf terhadap satu hadis ni saja yang menerangkan Dajjal sudah sedia ada dan terikat di sebuah pulau terpencil. Ingat ya, nanti ada pula yang komen menolak Dajjal. Okey, saya ulangi. Bukannya menolak Dajjal sebagai salah satu peristiwa di akhir zaman, tetapi sekadar menangguhkan diri terhadap satu hadis ni saja, bahawa Dajjal sudah sedia ada
dan terikat di sebuah pulau yang kecil. Saya cenderung kepada pandangan kedua ini meskipun ia adalah pandangan minoriti. Tak mengapa. Fokus saya bukan terhadap hadis mahupun tentang Dajjal, tetapi ke atas kenyataan Ustaz Wadi Anwar di mana ketika sedang menghuraikan hadis tersebut, beliau menyatakan bahawa Madinah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikelilingi hutan tebal dan para sahabat telah melihat singa, harimau, kerbau, gajah, pelanduk dan kijang. Ayuh kita dengar minta izin daripada pemilik saluran YouTube menjentik hati untuk saya memainkannya. Link bagi video ini dalam kotak description. Binatang ini berbulu lebat sehingga menutup seluruh bahagian badannya. Kemudian binatang ni pun datang dekat. Tuan-tuan, kalaulah binatang tu singa, sahabat akan sebut singa. Kalau binatang itu unta, sahabat akan sebut unta. Kalau binatang itu kerbau, sahabat akan sebut kerbau. Sebab binatang-binatang buas ini boleh dilihat di bumi Madinah pada zaman itu. Madinah pada zaman Rasulullah bukan macam hari ini, tuan-tuan. Madinah pada zaman dulu 1400 tahun yang lalu dikelilingi oleh hutan tebal. Ini kena tengok sejarah geografi Madinah 1400 tahun yang lalu. Hutan tebal. Gajah sahabat tengok, harimau sahabat tengok, pelanduk, kijang sahabat tengok. Tebalnya hutan di Madinah ketika tu. Baik. Kenyataan ini sekali lagi memang memuskilkan. Sepanjang minat saya membaca, mempelajari dan mengkaji hadis dan sirah, tidak pernah ditemui bahawa Madinah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikelilingi dengan hutan, bukan hutan biasa-biasa tetapi hutan tebal. Apa yang saya maklum dan saya yakin para penonton sekalian juga sedia maklum, Madinah dikelilingi dengan padang pasir. Jika ada tumbuhan, maka ia adalah tumbuhan yang lazim hidup di kawasan beriklim padang pasir dan ia jarak-jarak kerana kekurangan air. Bukannya hutan tebal yang lazimnya ada di kawasan beriklim tropik yang kerap mengalami suasana hujan lebat. Ingat ya, jika hutan tebal, hujan pun kena lebat dan berterusan sepanjang tahun sebagaimana di iklim tropik kerana semua pokok dan haiwan perlukan air. Saya melakukan pencarian di internet dan menemui ada pendapat para pengkaji yang menyatakan Semenanjung Arab satu masa lalu beriklim tropik. Ada hutan hijau yang tebal, tasik dan haiwan-haiwan iklim tropik. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, ia bukanlah 1400 tahun yang lalu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ratusan ribu tahun yang lalu yang disebut sebagai zaman prehistorik. Tak mengapa, saya yakin Ustaz Wadi Anwar memiliki bukti yang padu bagi menyatakan hal ini. Justru video saya ini bukanlah untuk mengkritik Ustaz tentang hutan tebal di keliling Madinah, tetapi bertanyakan sumber rujukan yang meyakinkan tentang kewujudan hutan tebal di sekeliling Madinah dan bagaimana apa yang kita sedia maklum selama ini bahawa Madinah dikelilingi suasana padang pasir adalah salah. Soalan kedua, setahu saya iklim, tumbuhan dan haiwan, spesies haiwan di sesuatu tempat boleh berubah. Tetapi perubahan itu mengambil masa ratusan ribu tahun. Justru bagaimanakah iklim tropik yang melazimkan kepada hutan tebal boleh berubah kepada iklim padang pasir dan pokok kurma dalam tempoh yang singkat, lebih kurang 1,000-1,400 tahun ya? Atau jika Ustaz sudah pun menjelaskan perkara ini secara terperinci, lengkap dengan rujukannya yang dapat kita sama-sama rujuk, bolehlah dikemukakan link atau pautan
bagi penjelasan tersebut. Di sini mungkin ada yang berkata, alah, bukan perkara besar pun. Bukan sesuatu yang melibatkan akidah mahupun hukum. Cerita hutan dan haiwan saja. Kata ni saja nak besarkan perkara remeh. Saya jawab balik. Ini adalah perkara yang besar. Sebab jika suasana hutan tebal yang mengelilingi Madinah tidak diceritakan dalam kitab-kitab hadis yang bersanad atau kitab-kitab sirah yang boleh kita katakan longgar sikit syarat sanadnya, padahal itulah hakikat yang sebenarnya, maka ia boleh menggugat kesahihan khabar-khabar, berita-berita, maklumat-maklumat yang selama ini terkandung dalam kitab-kitab tersebut. Jika suasana padang pasir sebenarnya adalah hutan tebal, jika suasana unta, kambing, keldai dan kalajengking sebenarnya adalah harimau, gajah, pelanduk dan kijang, maka Rasulullah yang buta huruf sebenarnya pandai membaca dan menulis. Al-Quran yang selama ni kita tahu dibawa oleh Jibril alaihissalam sebenarnya adalah karya Muhammad. Hadis-hadis ucapan Rasulullah SAW selama ni sebenarnya adalah susunan si fulan yang hidup di padang pasir Afrika. Kehidupan Rasulullah yang serba minimum sebenarnya mewah di sebuah istana yang tersembunyi di tengah-tengah hutan tebal tersebut. Bahkan mungkin ada penghawa dingin atau aircon yang boleh cicit, cucuk, cip. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini adalah perkara besar, bukan perkara kecil atau remeh. Kemudian, mungkin ada yang berkata, Ustaz tersasul, maka maafkan sahajalah. Saya berkata tersasul ialah silap sebut perkataan. Jika ia adalah ayat yang kemudiannya diberi penjelasan lanjut bagi menguatkan ayat itu, maka ia bukan tersasul, melainkan memang itulah yang dimaksudkan. Ketiga, pasti akan ada yang berkata atau menulis di ruang komen, kenapa tidak tanya terus kepada Ustaz secara tertutup? Kenapa tanya secara terbuka di media sosial? Saya jawab, jika perkara ini Ustaz sampaikan dalam suasana tertutup, seperti sedang sembang-sembang antara kami berdua sahaja, maka saya akan bertanyakan dalam suasana tertutup juga. Jika perkara ini Ustaz sampaikan dalam suasana sedang minum teh ke kopi ke di warung dengan 4-5 sahabat yang lain, saya akan tanyakan perkara ini dalam suasana kehadiran 4 atau 5 sahabat tersebut. Namun, memandangkan perkara ini Ustaz sampaikan secara terbuka dalam kuliah yang dihadiri orang ramai, kemudian dirakam dan disebarkan di media sosial, maka saya juga bertanya secara terbuka di media sosial. Baik, demikian 2 soalan saya. Sedikit ulang kaji ya. Soalan pertama, minta rujukan serta bukti kukuh bahawa Madinah 1400 tahun yang lalu dikelilingi dengan hutan tebal. Bukan beberapa himpunan pokok di sebahagian sudut, tetapi hutan tebal yang mengelilingi kota Madinah. Kedua, minta penjelasan bagaimana suasana hutan tebal tersebut boleh berubah ke suasana masa kini dalam tempoh singkat 1400 tahun. Sebelum berpisah, ingin saya minta para penonton yang dirahmati untuk menahan diri daripada sebarang kritikan. Kita bagi ruang dan peluang kepada Ustaz untuk menjawab dan menjelaskannya. Siapa tahu, mungkin ia dapat menjadi ilmu yang baharu, lagi menyegarkan kepada kita semua. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.